أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditemukan lagi pada hari ini selepas hampir 4 bulan kita tidak bertemu disebabkan dengan PKP, yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan ujian kepada kita, negara kita, malahan seluruh dunia, menjadi satu peringatan keinsafan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang beriman, dia akan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kitalah di antara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita doa, mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semua itu ada hikmah di sebaliknya yang kita tak tahu, melainkan pengetahuan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita tak jangka, yang dahulunya bermula daripada negara China, sehingga kan rupa-rupanya sampai ke negara kita. Malahan dalam keadaan kalang kabut manusia. Begitulah dirasakan juga bagaimana kita berada di dalam rumah. Kita berada di dalam rumah dan tak boleh keluar. Pernah ke berlaku kepada umat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ujian itu kita rasa, ya Allah, satu dugaan yang besar. Kalau ada rumah-rumah kampung mungkin boleh duduk di laman kawasan yang luaslah, di laman rumah. Tapi kalau rumah dalam keadaan berdiri, rumah teres, itulah kawasan di ruang dia kat situ. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat di pulau oleh pihak kafir Quraisy di Mekah. Tak boleh beli barang, makan penat, makanan pun susah, berada di bukit-bukit. Kerana apa? Penentangan pihak kufar terhadap orang Islam. Dirasai oleh para sahabat, ya, dirasai oleh para sahabat. Bukan sehari, bukan berminggu, bukan berbulan, malahan bertahun. Tetapi dengan penyiksaan lagi. Tapi bagi kita inilah, kita tak dibagi keluar pun dah macam satu siksaan. Siksaan yang amatlah, sehingga kan nak pergi keluar, nak membeli barang pun susah.
Kalau nak keluar pun satu rumah seorang aja, iaitu ketua keluarga. Kalau pergi berdua, dia suruh pulang seorang, tak bagi pada permulaan. Tapi zaman Nabi SAW nak keluar beri barang pun tak ada, sebab memang tak dijual kepada orang-orang Islam. Itulah peringatan bagi kita. Rupa-rupanya hikmah di sebaliknya, banyak negara-negara yang luar lihat bagaimana keagungan Islam itu sendiri. Ramai di kalangan manusia berbondong-bondong mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di sebalik itu kita tak tahu. Tapi hikmah tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah sesuatu yang berlaku tu ada hikmah dia. Tuan-tuan datang kat sini ada hikmah dia yang saya pun tak tahu. Dan tuan-tuan pun tak tahu. Tapi di sebalik tu memang Allah datangkan dengan hikmah. Hikmah kalau bagi orang yang beriman, dia tahulah berdasarkan pada hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran, orang yang datang ke rumah Allah SWT ini adalah membuat satu jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ni datang ke rumah Allah, inilah satu jalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di sebalik itu kita tak tahu. Tahu bila kita berada di yaumul akhirah, kehidupan untuk kali kedua. Kita hidup dalam dunia ni berapa kali? Satu kali. Tapi kehidupan kita di alam yang satu lagi itu, ataupun permulaan hidup kita sampailah bertemu dengan Allah SWT satu ketika nanti, kita ada dua kali hidup. Yang pertama ni hidup di dunia. Lepas tu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dihidupkan kembali. Itu dinamakan kehidupan kali kedua. Kehidupan kali kedua tu, ibu-ibu, ayah-ayah, itulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya dan dia tidak akan mati lagi. Jadi kita ni laluan kehidupan pertama. Kehidupan kedua belum lagi. Tapi kalau orang yang beriman, dia fikirkan diri dia ni nak bertemu dengan Allah Ta'ala untuk kehidupan yang kedua. Kalau seandainya di antara orang yang Allah Ta'ala pilih dekat dengan Allah SWT, perjanjian Allah SWT untuk masuk dalam syurga, insya-Allah dia akan hidup selama-lamanya dengan kebahagiaan. Tapi kalau seandainya kemurkaan Allah SWT pada dia, itu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, innallaha syadidul iqab. Ingatlah, siksa Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih. Bila mana manusia masuk dalam liang lahat, menanti kehidupan yang kedua, bila tiupan sangkakala yang kedua dibunyikan, manusia semua akan bangkit. Itu kehidupan yang kedua, dan dia tidak akan mati selama-lamanya. Dan kita tahu, tapi kehidupan yang selama-lamanya tu tuan-tuan kena hidup menempuh alam akhirat, yang mana kita berada di alam mahsyar. Bukan ratusan tahun, walaupun kita tahu dikatakan hampir 500 tahun. Tapi waktu akhirat, waktu dunia bersamaan dengan 500,000 tahun. Bermaksud di alam mahsyar ribuan tahun. Dengan hisab, dengan mizan, dengan titian, manusia mati, dia tidak akan mati. Dia tak akan mati, tuan-tuan. Apabila terjerumus, wa na'udzubillah, masuk dalam neraka Allah SWT, dia mati, dia tidak akan mati. Penyiksaan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang Allah Ta'ala siksa atas kemurkaan Allah Ta'ala, perbuatan dia kat dunia, bermacam-macam yang kita tahu daripada gambaran Nabi SAW ceritakan dalam Isra' Mi'raj. Dengan kelemasan di dalam lautan yang penuh dengan dana dan darah, manusia yang
memecahkan kepala, adakah dia mati? Dia tidak akan mati. Itulah penyiksaan Allah Ta'ala beri pada hamba-hamba dia. Sebab itulah kita datang beribadat bukan kita nak masuk syurga. Kita sembahyang ni bukan kita nak masuk syurga. Kita berpuasa bukan kita nak masuk syurga. Tapi kita berpuasa, kita sembahyang, kita berzakat, menunaikan haji kerana memenuhi tuntutan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rabb. Kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kerana itu. Ada orang yang tak sembahyang, tak berpuasa, Allah angkatkan masuk dalam syurga. Malahan sikit pun amalan kebaikan dia tak buat. Berlaku kepada umat Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di antara pengikut-pengikut dia yang beriman kepada Allah, ada yang pengikut dia tak nak beriman. Tetapi melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dia terus beriman. Dan beriman sungguh-sungguh, tak sempat membuat amalan. Dan amalan yang buat sebelum dia beriman adalah sihir. Sihir, satu benda yang Allah tak ampunkan kerana mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi bila lihat tongkat yang bertukar menjadi ular, ular tu ular betul, maka ahli-ahli sihir ni terus percaya kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah SWT. Lalu dihukum oleh Fir'aun, dicampakkan dalam lubang yang penuh dengan api dan mati. Dan orang-orang tersebut itulah yang tak sempat membuat amal kebaikan walaupun sedikit, dan dia ini terus dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kita solat, kita sembahyang ni, kita berpuasa, adakah kita nak masuk syurga? Tak. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tapi janji Allah, orang yang dekat dengan Allah, menuruti perintah Allah SWT, itulah janji dia adalah janji kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kitalah ni di antara orang yang Allah SWT pelihara, beribadah kepada Allah SWT selalu semata-mata untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmat Allah SWT, hikmah di sebalik itu bagi orang yang beriman dipercaya, dan dia akan menempuhi, dia akan menempuhi. Hikmah tu milik Allah SWT. Di dalam kepala kita ni, di antara leher ke atas ni, Allah Ta'ala anugerahkan ada beberapa air. Antara airnya ialah air mata. Ada di antaranya ialah air hidung. Ada di kepala kita air daripadanya cecair daripada telinga. Dan ada air yang di dalam mulut kita, nama dia air liur. Satu tempat, satu kepala, tetapi mempunyai 3 rasa. Apa rasa dia? Daripada telinga kita, air keluar daripada telinga, rasa dia apa? Rasa dia pahit. Tuan-tuan jangan pula ni kan balik rasa, tuan-tuan. Tak payah rasa, sebab saya tahu tuan-tuan memang dah tahu dah rasa dia macam tu. Pahit. Ada hikmah dia? Ya, ada hikmah. Apa hikmah dia? Di sebalik itu mengikut akal kita lah dan kajian sains. Di dalam telinga kita ada cecair berasa pahit. Itulah dikatakan bahawa racun bagi apabila suatu binatang yang masuk pada telinga kita, dia akan mati. Bayangkan kalau Allah Ta'ala letakkan tahi telinga kita manis, saya rasa kita tak boleh nak tidur. Sebab apa? Dikerumuni oleh semut. Hikmah di sebalik itu. Tapi satu tempat, dekat tak dengan hidung kita? Dekat. Dekat tak dengan air mata kita? Dekat. Tak sampai sejengkal, cuma beberapa sentimeter je. Tapi Allah anugerahkan yang berlainan rasa dia. Air mata rasa dia apa, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah rasa air mata? Apa rasa air mata? Air mata rasanya masin. Masin tu Allah anugerahkan sebagai penawar. Maha suci Allah. Allah berikan penawar.
Sebab tu luka-luka di antara mata-mata kita ini, maka adanya air mata sebagai penawar. Kita gosok mata kita kan, air mata tu sebagai penawar. Nak cuci mata tuan-tuan, menangislah. Menangislah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak menangis, ambil bawang tuan-tuan, potong, insya-Allah keluarlah air mata. Ini air mata, air liur. Air liur rasa apa tuan-tuan? Tak pernah rasa air liur. Air liur rasanya tawar. Kenapa tawar? Sebab Allah anugerahkan lidah kita ni mempunyai tunas dia. Kat situ kita boleh rasa dengan rasa manis, rasa masin, rasa pahit, rasa masam daripada lidah kita. Maha suci Allah. Sebab tu orang yang beriman, dia akan terus beriman, terus dekat dengan Allah. Ingat Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan, Allah beri usia kepada kita ni ada hikmah di sebaliknya. Tuan-tuan mungkin di antara yang muda-muda tak merasai. Merasai apa? Merasai tuan-tuan bangun malam. Tapi orang tua dia akan rasa bangun malam. Kenapa bangun malam? Sebab kita akan buang air kecil. Tuan-tuan tengah malam bangun ke tidak? Satu kali kita tidur tu pukul 11 tu, nak sampai kepada pukul 6 tu, tuan-tuan bangun tak tengah malam? Dalam usia muda bangun tak? Dia tak bangun tuan-tuan, tak bangun. Dia boleh tidur pukul 9, pukul 6 baru dia buang air kecil. Betul kan? Tapi sekarang pukul 3, pukul 2 Allah Ta'ala kejutkan kita, bangkit untuk pergi bilik air. Kenapa? Hikmah di sebalik itu. Allah beri peringatan kat kita, bangkitlah, bangkitlah. Dah sampai tak masanya kita bangun tengah malam? Bukan sekali, kadang ada di antara 2-3 kali bangun. Kejap-kejap kencing, kejap-kejap kencing. Sedah tak diri kita ni? Sebenarnya Allah suruh kita ingat pada dia. Alhamdulillah, kalau seandainya sekadar pergi buang air, lepas tu tidur balik, tuan-tuan tak ingat Allah SWT, alangkah rugi. Susah Ustaz nak bangun sembahyang. Tak bangun nak untuk sembahyang pun tak apa, tapi duduklah, sebutlah nama Allah. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Angkat doa, minta pada Allah Ta'ala. Walaupun atas katil, walaupun tak solat, tapi ingat Allah Ta'ala. Dalam diri kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan bahawa ingat pada Allah Ta'ala sampai bila? Sampai berada dalam syurga Allah Ta'ala. Ahli syurga, duduk dalam syurga, dia apa disebut? Hanya menyebut Allah Ta'ala. Sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah Ta'ala, sebagai peringatan untuk diri kita, nasihat menasihatkan, terutama pada diri saya. Ada hikmah di sebalik itu. Walaupun perbahasan khilaf daripada manusia, tak lari. Kita tengok, mana pernah Nabi SAW sembahyang macam ni, gaya dia. Ada sembahyang macam ni tuan-tuan. Tu imam sebelum ni akan sebut istawu sufufakum fa inna tasfahi saf. Dia kata luruskan barisan, rapatkan saf. Tapi tu imam tak cakap ni, luruskan barisan gitu. Dia bagi tahu luruskan barisan aja. Nabi buat tak? Nabi tak buat sembahyang macam ni. Tapi kenapa kita buat? Kenapa kita buat tuan-tuan? Di situlah kita belajar. Ada ilmu, ada hikmah di sebaliknya. Ramai yang telefon saya, tuan-tuan, macam mana sembahyang macam ni Ustaz? Bukan ikut sunnah. Malahan ada di antaranya, waktu masjid ditutup, dipertikaikan oleh orang-orang lah, orang-orang ramai. Shopping boleh buka, masjid tak boleh buka. Tuan-tuan dengar tak? Dengar. Tak payahlah kita bahaskan benda-benda macam tu tuan-tuan. Sebab orang yang nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, semua adalah Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan terbangkitnya waktu pagi itu, sebenarnya Allah dah pilih tuan-tuan. Kegagahan tuan-tuan itulah iman yang ada, tuan-tuan boleh bangkit. Tapi manusia tidak akan berhenti untuk bertikaikan. Sebab tu ditanya, macam mana Ustaz? Boleh ke Ustaz? Saya kata boleh, sembahyanglah. Tapi tak rapat Ustaz. Di celah-celah ni syaitan yang duduk. Kita ni siapa? Saya ni siapa nak bagi tahu tentang fatwa tuan-tuan?
Di Malaysia ni ada majlis fatwa. Bukan saja di Malaysia, seluruh dunia tuan-tuan, negara-negara dia membahaskan. Di antara alim-alim ulama mendatangkan dalil bahawa sungguhnya mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sebab tu kita cegah supaya tidak penularan itu berlaku. Kalau seandainya dah berlaku, macam mana? Pernah tak berlaku pada kita? Pernah. Allah datangkan dengan ujian sakit. Kita tak boleh makan suatu benda yang pedas, tiba-tiba kita makan. Allah datangkan ujian masa tu, bergulung-gulung kita sakit. Apa kita cakap masa kita sakit? Kita dah merasai kesakitan, apa kita cakap? Kalaulah aku tahu benda ni mengakibatkan kesakitan, apa kita cakap? Aku tak akan makan. Betul kan? Itu bermaksud mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ada hikmah di sebalik dia. Dia telefon lagi, ustaz, boleh ke ustaz solat Jumaat ni 2 sesi? Ni tak berlaku kat kita ni, tapi nak dibincangkan. Dia tanya saya, sebelum dia bincangkan, dia dah tanya saya dah. Beberapa orang tanya, boleh ke ustaz? Cuma saya bagi tahu ikut daripada Imam Syafi'i, satu mukim maka solat Jumaatnya hanya sekali. Hanya sekali. Dan kalau berlaku solat yang kedua, maka tidak sahlah dia. Dibincangkan kan? Dibincangkan. Akhirnya tengok jalan penyelesaian. Allah tunjukkan, Allah tunjukkan mana di antara surau-surau yang ramai yang punya hajatan kasih dibenarkan untuk menunaikan solat. Sebab apa? Ramai nak menunaikan solat. Sini 1 sesi ke 2 sesi semain Jumaat? 1. Ke memang Tok Imam lepas naik khutbah, naik lagi khutbah. Dah. Tok Imam pun kalau nikah pun pengantin dikumpulkan 5 orang baca khutbah sekali je. 2-3 kali nak baca, Tok Imam pun fikir banyak. Banyak lagi kerja lain. Itu bukannya wajib, bukan rukun khutbah tu, sebagai peringatan. Tengok Allah tunjukkan satu-satu jalan. Ada hikmah di sebalik. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, kita pun ikut di SOP kan. Subuh dia tak boleh lama-lama, syuruk kita berhenti. Kita baru nak masuk tajuk dia. Baru nak masuk tajuk tapi dah panjang dah ustaz. Jadi insya-Allah, tapi kita bacalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu di antaranya. Kita sambung daripada bab nasihat, bab nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushil likulli muslim. Muttafaqun alaihi, riwayat daripada Bukhari Muslim daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, aku telah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sembahyang, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Ini daripada Jarir bin Abdullah. Didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia berjanji bahawa dia akan terangkan untuk kita ini mengingatkan antara satu sama lain untuk menunaikan ibadah salat. Jadi itulah semampu bagi kita untuk dekat diri dengan Allah Ta'ala. Apakah perbuatan yang kita paling dekat dengan Allah Ta'ala? Ialah solat. Waktu bila? Dikatakan bahawa ulama, waktu kita sujud. Waktu sujud itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada sebagian ulama mengatakan bahawa ketika sujud kita ini memohon doa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan mintalah pada Allah Ta'ala waktu sujud. Saya pun sama, minta pada Allah Ta'ala. Abdikan diri bermaksud Allah letakkan akal kita ke atas, kita turun sampai ke bawah tapak kaki kita. Maknanya kita pijak ni bawah tapak kaki kita, kita letakkan kepala akal yang Allah beri ni terus sampai kepada sampai ke tapak kaki, bahawa Allahu A'la, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat, tak kira lah tuan-tuan solat apa. Tadi tuan-tuan dah dapat manfaat, mudah-mudahan Allah angkatkan manfaat tersebut. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas ni kita solat, ada solat duha. Lepas solat duha kita ada solat
Zuhur, sunat zuhur. Sembahyang-sembahyang sunat ni dulu saya dah bagi tahu satu-satu waktu ada kelebihan dia. Subuh, solat sunat dia yang lebih itulah sebelum subuh, solat 2 rakaat. Kamu akan dapati seluruh alam ini menjadi milik kamu. Allahu Akbar. Zuhur, hadis daripada Ummu Habibah, solatlah 2 salam, maknanya 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur, maka jaminan untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Ummu Habibah dengar kata Nabi SAW, dia tak tinggal sampai dia mati. Solat asar jangan lewatkan, maka sekiranya dia lewatkan dan lupa alpa, maka dia seumpama kehilangan harta dan keluarga. Solat maghrib ada solat dinamakan sunat awabin. Buatlah. Ingat lagi tak sunat awabin? Selepas ba'diyah ada solat 3 salam 6 rakaat. Pertama, salam yang pertama ataupun 2 rakaat yang pertama itu dinamakan solat hifzul iman. Bangkit lagi, solatlah hajat. Bangkit lagi, solatlah taubat. Hifzul iman tu sujud yang terakhir ataupun selepas solat, bacalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau balikkan hati kami. Solat hajat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua kepunyaan Allah Taala, mempunyai kekuatan, maha kuat Allah Taala. Kalau apa yang kita hendak, Allah Taala boleh ubah atas kehendak dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Engkau lah maha agung. Bacalah doa tu. Salat taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah doa tu. Solat isyak, selepas isyak solatlah 4 rakaat dan diikuti dengan witir, seumpama kita bermunajat di malam Lailatul Qadar. Mak dapat Lailatul Qadar bukan senang. Dah lepas dah bulan Ramadan, tapi solatlah isyak 4 rakaat ba'diyah diikuti dengan witir. Jangan tinggalkan witir. Sayyidina Umar tak tinggalkan, Sayyidina Abu Bakar tak tinggalkan, tapi berlainan waktu mereka buat. Sayyidina Abu Bakar buat selepas isyak, Sayyidina Umar buat sebelum subuh. Tapi dua-dua buat. Bila ditanya kenapa Abu Bakar kamu solat selepas isyak dengan solat witir, aku tutupi dengan amalan sebelum aku tidur dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku khawatir, aku takut terjaga apabila sampainya waktu subuh. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, kenapa kau buat sebelum subuh? Kerana aku yakin aku boleh bangkit pada tengah malam dan aku tutup dengan solat witir. Kita lepas isyak tak witir, sebelum subuh pun tak witir. Nak ikut macam Abu Bakar ke Umar? Ikut sendiri ustaz. Itulah kita. Cubalah ubah kehidupan kita. Sebab sujud tu paling dekat dengan Allah SWT. Dulu saya dah bagi tahu kan, solat witir. Banyak tak solat witir? Tuan-tuan boleh solat sampai 11 rakaat. Tak nak 9, tak nak 7 tuan-tuan. Kalau tak nak 5. Kalau tak nak 5, 3. Solat tarawih tu, lepas tarawih kita buat berapa? 3. Ustaz, 3 pun rasa banyak ustaz. Buat 1. 1 ada diskaun? Ada diskaun lagi. Ini bukan 70% tuan-tuan, 90%. 1 rakaat solat witir dengan duduk. Dengan duduk boleh? Boleh. Ustaz, boleh tak dengan baring? Boleh. Solat witir. Solat witir dengan baring. Kita keliling ramai-ramai, baca Yasin. InsyaAllah dia bangun terus tuan-tuan. Allahu Akbar. 1 rakaat. Nabi tak tinggal, Nabi tak tinggal. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan, apa yang dinyatakan dalam Riyadhus Salihin, nasihat menasihati di antara
sesama muslim adalah penting, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian setia dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, antaranya Jarir bin Abdullah, supaya mereka tetap melaksanakannya. Jarir dan sahabat semuanya telah setia dan janji dengan janji itu. Itu Nabi bagi tahu, terus ikat perjanjian. Dan sama juga bagi orang yang beriman bertakwa, baca hadis Nabi, dia terus ikat perjanjian, buat. Ibarat sesungguhnya kita ini berada di zaman Rasulullah SAW, sayang pada Nabi, kita kata kita sayang, buatlah, mampu kita buat. Itu orang yang boleh buat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi tuan-tuan tahu tak siapa dia orang bertakwa? Siapa orang bertakwa? Macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Tuan-tuan, nak jadi orang yang bertakwa, orang yang hati dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah Ta'ala macam mana? Sehingga kan Sayyidina Umar ni tanya kepada Ubay. Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW ni dia dekat. Sayyidina Umar ni di antara Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua. Dia panggil Amirul Mukminin sewaktu dalam pemerintahan dia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau dia dekat dengan Nabi SAW, banyak tak ilmu yang dia dapat? Banyak. Dia di antara adalah bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Sayyidina Umar nama dia Hafsah. Hafsah binti Umar. Kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak mentua dengan menantu, dekat tak? Tuan-tuan, pak mentua dengan menantu dekat tak? Pak mentua akan dekat dengan menantu. Pak mentua tak dekat dengan hantu. Memang ada yang menantu macam hantu. Saya tak tahu sebab ini jemaah saya bagi tahu. Betul Ustaz, menantu saya macam hantu Ustaz. Allah Akbar. Macam mana boleh jadi macam tu? Tak tahulah. Menantu macam hantu Ustaz. Rupa-rupanya anak Ustaz macam pontianak. Oh, patutlah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dan Rasulullah dekat. Tapi Sayyidina Umar boleh turun. Dia boleh datang dekat dengan para sahabat. Dia tanya Ubay, wahai Ubay, apa yang kau tahu dengan takwa? Ubay ditanya, apa yang kau tahu dengan takwa? Ubay dekat dengan Nabi SAW, nak tahu dengan takwa. Wahai Umar, ni Ubay ajar pula. Dia kan ajar, diterangkan pada Sayyidina Umar. Wahai Umar, takwa ni seumpama kamu melalui satu tempat, satu jalan, dan jalan tersebut penuh dengan dahan-dahan yang berduri. Apa yang kamu lakukan dengan diri kamu apabila melalui dahan-dahan yang berduri? Tuan-tuan, kalau saya tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan kena lalu satu jalan, jalan tersebut penuh dengan dahan-dahan yang berduri. Tuan-tuan kena lalu situ juga. Apa yang tuan-tuan akan buat? Tuan-tuan akan alihkan. Kalau seandainya boleh alih. Tapi kalau tak boleh alih, tuan-tuan, itulah lorong yang tuan-tuan nak lalu. Tuan-tuan buat apa? Maka sesungguhnya kita akan berhati-hati supaya diri kita ini tak terkena dengan duri. Kerana duri itu adalah menyakitkan. Maka Ubay kata, itulah jalan takwa. Bermaksud orang yang nak dekat dengan Allah SWT sentiasa berhati-hati daripada pertuturan dia dan juga daripada perbuatan dia. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok satu benda yang rasa tak elok, tuan-tuan tinggalkan. Itu adalah jalan takwa. Dah tahu sampai waktu, terus kita pergi masjid untuk menunaikan salat. Itulah jalan takwa. Nak membuat sesuatu dengan berhati-hati. Semata-mata apa? Cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua dinyatakan dalam hadis ini, pengajaran ini kita dapat menghargai dan mengetahui betapa pentingnya sikap saling menasihati ini dengan Rasulullah SAW menyantuni bersama dengannya dan menyebutnya bersama-sama sembahyang dan juga zakat dalam rukun Islam. Terdapatlah di antaranya ialah solat dan juga zakat.
Perkara yang ketiga, ibadat solat itu fardu ain. Pelaksanaan adalah sebagai latihan yang berkesan untuk membentuk peribadi dan jiwa yang mulia dan bertakwa. Tuan-tuan, carilah orang yang dalam keadaan nak berkawan orang yang tak tinggalkan solat. InsyaAllah tuan-tuan akan bahagia. Saya diajar oleh orang tua saya, kita pergi mana-mana musafir pun, tuan-tuan pergi berhijrah pada negeri mana sekalipun, carilah orang yang dekat dengan solat. Tuan-tuan pergi mana-mana lah, pergi posting mana ke, nak cari orang yang solat senang aja. Macam mana? Pergilah masjid. Tuan-tuan kalau pergi masjid, tuan-tuan jumpa orang masjid, insya-Allah orang masjid tu semua baik-baik. Tuan-tuan akan selamat. Carilah kawan yang ada dekat masjid. Sebab tu saya kata orang masjid ni dia punya ukhuwah dia kuat. Kuat. Tuan-tuan ingat dulu saya cerita. Orang masjid dia punya ikatan dia kuat, kasih sayang dia kuat. Dia tahu ni tiap-tiap sejadah ni ada tuan dia. Tuan-tuan tahu tak siapa yang selalu duduk sebelah sini? Boleh kenal? Tuan-tuan tahu tak siapa yang selalu duduk sini? Kalau dia tak datang, kita akan tanya, mana haji ni? Jangan tanya yang depan dah betul lah. Untuk imam, ni yang belakang ni. Kalau Jumaat tuan-tuan ada tempat sudut tu dia kasih sayang. Tu saya cakap ada di antara masjid-masjid tuan-tuan, habis kuliah subuh dia ada geng pencen tuan-tuan. Dia pergi mana? Pergi sarapan. Betul? Ada tak? Kat sini ada? Tak tahulah saya kat sini ada. Duduk Tanjung Minyak. Sarapan kat mana? Limbungan. Jauhnya. Padahal depan masjid tu ada kedai. Sarapan kat Limbungan tuan-tuan. Punya jauh. Kenapa pergi minum jauh-jauh satu kereta? Kerana kasih sayang. Kasih sayang. Sebab tu tengok kawan dia pergi, ya Allah, dia termenung, dia menangis. Saya pernah jumpa kawan masjid tuan-tuan, meninggal petang tuan-tuan, tengah malam masih lagi berada, pergi masjid, balik masjid dia sembahyang, balik masjid dia terus duduk kat depan mayat tu, dia baca tuan-tuan, baca Quran. Kasih sayang dia dengan kawan dia yang mengingatkan dia, di antaranya waktu kat masjid. Meninggal tunggu sampai pukul 2-3 pagi tuan-tuan kat rumah jenazah tu, barulah dia balik. Balik tu pun sebab apa? Sebab balik mungkin dia nak tahajud, pagi besok nak uruskan jenazah. Saya jumpa hamba Allah ni. Sebab apa? Kawan dia pergi dulu, kasih sayang dia. Terus saya cakap orang masjid ni kasih sayang dia kuat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Saya terkejut tengok jam dah 7.12. Kita ikut SOP tuan-tuan, kita berhenti. Boleh? InsyaAllah. Dalam hati saya tak tahu, alhamdulillah. Oh, 7-9 minit. Tapi insyaAllah dengan tutup kata-kata tu pun dia akan sampai pada syuruh. Syuruh 7-8 minit. Oh, 7-8 minit pun dah lebih tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk hari ini. Saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan keimanan, Allah berikan kesehatan, kewalafiatan kepada tuan-tuan. Allah sentiasa pelihara kita untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua masuk dalam syurga Allah SWT. Cuma saya ingatkan je lah tuan-tuan, yang saya ulang-ulang, kalau tuan-tuan masuk syurga dulu, cepat-cepat cari saya. Kalau tak ada, minta kepada Allah Ta'ala, tariklah saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Kalau saya masuk dulu, saya pun tak lupa tuan-tuan, yang kita ini pernah berjumpa, bertemu di rumah Allah Ta'ala. Dan saya minta kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan pun agar dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Allah angkatkan daripada azab api neraka yang kita tak nak. Jadi itu saja peringatan daripada saya. Maaf saya pinta, andai ada kebaikan semua datang daripada Allah SWT. Keburukan daripada saya hakikat Allah Ta'ala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wal jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sif'ana minal bala' wal waba' wal covid wal fitnati wal marad wat ta'uni ma la yakhsifu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.